Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya mulai pembuka bicara. Puan Nur Anisa, pada hari ini kami ingin membentangkan tugasan berkumpulan kami iaitu mengenai huraian dan kesan amalan bidang komunikasi terhadap organisasi kerajaan. Saya mulakan dengan pengenalan ahli kumpulan Brain Acumen. Kami seramai 6 orang iaitu terdiri daripada saya, Nurul Atika binti Abdul Manaf, yang kedua Encik Ashraf Azrul bin Ahmad Kamil, yang ketiga Cik Amirah Suhaila binti Nur Azmin, yang keempat Encik Muhammad Rizal bin Zakbar, yang kelima Puan Madiha binti Muhammad Mokhtar, yang keenam Puan Fitriani binti Muhammad Nasir. Ini merupakan latar belakang Perpustakaan Tun Sri Lanang atau nama singkatannya PTSL. Perpustakaan UKM telah ditubuhkan serentak dengan penubuhan UKM pada 18 Mei 1970 di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Pada tahun 1977, perpustakaan ini telah berpindah ke kampus tetap di Bangi. Pada 1978 pula, ia merupakan bangunan perpustakaan yang pertama di kampus Bangi dan terletak di aras 5 bangunan kanseleri UKM. Pada tahun 1980, bangunan baru perpustakaan ini telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tunku Abdul Rahman. Nama perpustakaan Tun Sri Lanang diambil bersempena nama seorang tokoh bangsawan dan sastra pada kurun ke-16. Kini, pada tahun 2022, PTSL sudah mempunyai 6 buah perpustakaan cabang di mana 3 buah perpustakaan cabang terletak di Bangi dan selebihnya terletak di Kuala Lumpur. Kita beralih pula ke slide seterusnya iaitu info perpustakaan. Visi, perpustakaan bertekad menjadi pemangkin masyarakat berilmu. Misi, meningkatkan budaya ilmu dan usaha memartabatkan bahasa Melayu serta menggalakkan cetusan ilmu baharu. Manakala objektif, pertama, membangun dan mengurus sumber maklumat untuk memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti. Yang kedua, memberikan perkhidmatan maklumat yang menepati keperluan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan koleksi bahan dalam bahasa Melayu. Yang keempat, menyediakan prasarana dan persekitaran ilmu bersesuaian dengan perkembangan teknologi. Yang kelima, menjadi institusi repositori ilmu universiti. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum, saya Ashraf Azrul bin Ahmad Kamil. Untuk makluman, Perpustakaan Tun Sri Lanang diterajui oleh Cik Rohaya Omar berkuat kuasa pada 15 Oktober 2021. Cik Rohaya atau lebih mesra dengan panggilan Cik Ayah dalam kalangan warga perpustakaan sudah berkhidmat di UKM hampir 30 tahun. Cik Rohaya adalah pemegang ijazah sarjana dalam bidang sains. Assalamualaikum, saya Muhammad Rizal bin Zakbar akan menerangkan perpustakaan yang berada di Universiti Kebangsaan Malaysia. Perpustakaan yang pertama adalah Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu. Perpustakaan ini adalah sebagai sumber-sumber rujukan bagi pelajar-pelajar yang mengambil jurusan di dalam bidang kesusastraan Melayu. Manakala yang kedua, Perpustakaan Lingkungan Kedua. Perpustakaan ini adalah sebagai sumber bahan-bahan rujukan kepada pelajar-pelajar di dalam jurusan kejuruteraan. Dan yang ketiga adalah Perpustakaan Undang-Undang. Perpustakaan ini adalah sebagai sumber bahan rujukan kepada pelajar undang-undang. Seterusnya adalah perpustakaan cabang yang berada di Cawangan, Kuala Lumpur. Yang pertama, Perpustakaan Dr. Abdul Latif. Perpustakaan ini adalah sebagai sumber rujukan bagi pelajar-pelajar di dalam jurusan perubatan pergigian. Yang kedua, Perpustakaan Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Perpustakaan ini adalah sebagai sumber rujukan bagi pelajar-pelajar di dalam jurusan perubatan umum. Manakala Perpustakaan Praklinikal adalah sebagai sumber rujukan bagi pelajar-pelajar di dalam jurusan pendidikan awal kanak-kanak dan juga perubatan awal yang kebiasaannya diambil oleh
pelajar-pelajar di dalam bidang kejururawatan. Sedikit fakta menarik berkaitan dengan Perpustakaan Tun Sri Lanang. Sehingga Januari 2022, Perpustakaan Tun Sri Lanang sudah mempunyai koleksi bahan bercetak yang terdiri daripada buku am, jurnal berjilid, tesis dan bahan media yang berjumlah 1,813,818. Seterusnya, untuk bergerak seiring dengan kemajuan kaedah pembelajaran secara maya, sehingga kini Perpustakaan Tun Sri Lanang sudah mempunyai koleksi bahan online yang terdiri daripada e-books, e-journal dan e-thesis berjumlah 2,642,320. Selain daripada itu, Perpustakaan Tun Sri Lanang juga melanggan pangkalan data teks penuh, di mana sehingga kini langganan telah dibuat ke atas 60 buah pangkalan data. Sedikit maklumat tambahan, sehingga Januari 2022, Perpustakaan Tun Sri Lanang sudah menerima lebih dari 10,000 jumlah penyertaan bagi kelas pencarian maklumat, di mana kelas ini diberikan secara percuma kepada warga UKM yang berhasrat mempelajari kaedah pencarian bahan langganan Perpustakaan Tun Sri Lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Saya Madiha binti Muhammad Mukhtar. Saya akan menerangkan kepentingan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kepentingannya ialah bagi memastikan perjalanan organisasi cekap dan sistematik. Yang kedua, bagi memberikan pulangan keuntungan kepada organisasi. Berikut merupakan 4 fungsi utama komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ialah sebagai medium bahan maklumat. Maklumat yang ingin disampaikan perlulah jelas dan disalurkan menggunakan medium yang tepat supaya mudah dipahami dan tidak lari daripada maksud asal. Yang kedua, bagi mewujudkan suasana kerja yang sihat dan harmoni. Komunikasi yang berkesan dapat mengekang daripada berlakunya konflik. Bermaksud setiap ahli faham dengan jelas setiap tugasan dan arahan yang diberikan. Sekaligus operasi syarikat berlaku secara terkawal dalam suasana kerja yang sihat dan harmoni. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi berperanan sebagai pemangkin motivasi. Sebagai contoh, pihak atasan memberikan kata-kata semangat dan penghargaan, sekaligus melahirkan pekerjaan yang lebih berwawasan dan bersemangat. Yang keempat, bagi mewujudkan jalinan kerjasama dengan pihak luar. Komunikasi yang baik dapat memberi keyakinan bagi pihak berkepentingan untuk melabur, kerana pelabur dapat melihat dengan jelas hala tuju syarikat melalui komunikasi yang baik. Seterusnya akan menjana keuntungan syarikat. Seterusnya, saya akan menerangkan hasil temubual kami bersama Cik Rohaya Omar. Kami telah bertanyakan 5 soalan kepada beliau. Soalan yang pertama, apakah definisi terbaik mengenai komunikasi? Jawapannya, komunikasi adalah elemen terpenting dalam menghubungkan sesuatu maklumat dan perkara. Soalan yang kedua, apakah proses komunikasi dalam kerja seharian? Jawapan beliau, pelbagai medium telah digunakan, antaranya secara face-to-face, secara online, social media dan lain-lain. Pengkhususan medium yang digunakan semasa pandemik adalah dalam bentuk visual, di mana semua mesyuarat, latihan dan sebagainya menggunakan platform atas talian seperti Google Meet dan juga Webex. Soalan yang ketiga adalah, adakah terdapat perbezaan kaedah komunikasi antara kaki tangan atasan dan juga sokongan? Dan jawapan beliau adalah, terdapat perbezaan komunikasi profesional antara staf atasan dan sokongan. Ini adalah disebabkan oleh skop tugas masing-masing. Akan tetapi, tidak wujud jurang komunikasi yang bukan profesional. Sebagai contoh, perpustakaan mempunyai satu kelab yang diwujudkan tanpa mengira pangkat dalam pekerjaan, di mana pelbagai aktiviti telah dijalankan di dalam kelab tersebut. Okey, soalan yang keempat adalah kesan komunikasi yang diamalkan terhadap pencapaian organisasi. Jawapannya, secara umumnya, pencapaian organisasi dalam aspek komunikasi amat dititik beratkan, di mana perpustakaan adalah sebuah jabatan yang menawarkan perkhidmatan kepada pelajar, kepada pensyarah dan juga orang awam.
Komunikasi yang baik amat penting dalam menjaga reputasi perpustakaan bagi mengelakkan sebarang aduan ataupun kritikan yang akan boleh mencemarkan nama baik perpustakaan. Manakala soalan yang terakhir pula, bagaimana pihak Puan menangani masalah kaki tangan yang tidak mahu mengambil suntikan vaksin? Jawapan beliau, secara jujurnya, pendekatan terbaik yang boleh diambil sebelum sebarang tindakan yang mengikut perkeliling dilaksanakan adalah dengan menyelami hati kaki tangan tersebut. Pihak atasan perlu memberi ruang kepada orang sokongan pekerja bawahan tersebut menerangkan atas sebab kenapa mereka tidak mahu mengambil vaksin. Mungkin mereka mempunyai masalah yang tersendiri ataupun alasan tersendiri kenapa mereka tidak mahu mengambil vaksin tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Anisa binti Hang Tuah. Saya Fitriani binti Muhammad Nasir, nombor matrik 289305 dari kumpulan Brand Ackerman. Pada hari ini akan menghuraikan kesimpulan dari keseluruhan pembentangan kumpulan kami. Komunikasi adalah merupakan salah satu aktiviti ataupun kegiatan asas dalam kehidupan seharian manusia. Proses penyampaian maklumat berlaku sama ada secara verbal ataupun non-verbal. Kesimpulan yang dapat kami berikan bagi keseluruhan tugasan pada kali ini ialah kami mendapati bahawa bidang komunikasi banyak memberikan impak di dalam kehidupan seharian kita, khususnya di dalam sesebuah organisasi. Di paparan ini, kami sertakan 6 kesan komunikasi yang dapat kita lihat. Yang pertama, kesan komunikasi di dalam sesebuah organisasi di mana komunikasi dapat membantu meningkatkan pencapaian organisasi selaras dengan matlamat dan objektif yang ingin dicapai. Yang kedua pula, komunikasi sesama rakan sekerja akan mewujudkan hubungan baik di antara majikan dan kaki tangan. Selain itu, ianya juga berupaya mewujudkan suasana yang selesa dan kondusif di tempat kerja. Seterusnya, di antara kaki tangan dan pelanggan, di mana komunikasi yang baik mampu memberikan gambaran imej yang positif kepada pelanggan. Terhadap pihak berkepentingan pula, komunikasi yang baik akan membuka peluang jalinan kerjasama di antara sesebuah organisasi dengan pihak luar. Seterusnya, komunikasi juga turut memberikan impak kepada masyarakat apabila hubungan komunikasi menjadi jambatan untuk menyiratkan silaturahim di semua peringkat lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, kesan komunikasi terhadap negara di mana tanpa kita sedari, komunikasi membuka banyak peluang dan ruang untuk memajukan sesuatu usaha ataupun organisasi. Ini secara tidak langsung dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dengan berakhirnya huraian rumusan itu tadi, maka tamatlah sudah pembentangan kami pada kali ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya dari kami. Sebelum kami mengundurkan diri, izinkan saya menutup pembentangan tugasan ini dengan serangkap pantun. Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putera-puteri. Sempurna sudah presentation diberi, salah dan silap harap dimaafi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.